أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini pada juz yang ke-29. Selepas kita melewati juz yang ke-28, kita berbincang dan kita mengambil permata untuk kita sinari hidup kita ini dengan panduan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sihat ya. Sihat alhamdulillah Ustaz ya. Terus saya. Kita dah nak di hujung ni Ustaz ya. Juz 29, betul. Besok juz 30 Allah dan ada khatam Quran Ustaz. Oh subhanallah. Ya, khatam Quran kemuncak ya. Biasanya khatam Quran dekat masjid kan. Betul, tapi kali ini di satu Malaysia satu dunia lah ya. Istimewa bersama dengan tuan-tuan. Ya, pastikan esok juz 30 itu tuan-tuan boleh sama-sama ya dalam di TV Al Ijrah jam 12, tapi kita akan bermula seawal daripada pagi Ustaz ya. Bacaan demi bacaan Al-Quran juz yang ke-30 dan juga ayat-ayat pilihan sampailah ke petang ya. Jadi pagi ada, tengah hari Quran Time macam biasa, jangan tertinggal ya, share pastikan ada, dan pada waktu petang itu ada majlis khas Ustaz ya. Dan pastinya Ustaz kita semua sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, yang saban hari bersama dengan My Quran Time, kita akan mendengar bacaan daripada Al-Fadhil Ustaz Fazrul kita nantikan. Nanti dah cakap ni. Nanti dulu. Okey. Itu pengumuman boleh ditarik balik Ustaz. Okey. Kadang-kadang dia dah pengumuman di mana-mana pun boleh ulang balik dia, boleh reset balik semula. Jadi nantikan kalau jadi ya, kalau tak jadi itu qadar. Okey, masya-Allah. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini kita akan meneruskan juz yang ke-29 ya. Juz yang ke-29 dan kita ingin memulakan majlis
kita ini dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Ya, jadi kita akan mulakan Ustaz ya dengan bacaan surah Al-Mulk. Saya baca sebentar tadi ayat 1 hingga 2. Dalam surah, dalam juz ini kita ada 11 surah, 11 ya, 11 surah. Jadi tuan-tuan boleh maklumkan pada kawan-kawan lain 11 surah. Sebelum masuk kepada juz yang ke-30 besok Ustaz, banyak surah ya. Jadi kita serahkan pada qori-qori yang banyak itu ya. Saya bantu tadabbur ya Ustaz ya. Baca seorang-seorang boleh lah kan. Okey, segan nak baca Ustaz ni di kalangan qori-qori ya. Masya-Allah. Dan surah Al-Mulk ini yang kita sudah bincangkan pada hari Khamis yang lalu dalam Quran Hour ya, di mana sebenarnya dalam surah ini bercerita tentang kerajaan dan Allah menawarkan ya, menawarkan kerajaan yang sentiasa berbuat baik ya. Itulah kerajaan Allah yang kononnya bagi orang-orang di musyrik di Mekah itu menyatakan bahawa nabi ini pengikutnya orang-orang yang tak ada kelas, maksudnya orang-orang bawahan, dan tidak ada backup, tidak ada yang bersama dengan mereka yang kuat-kuat ya. Tapi bila turun surah Al-Mulk ini menceritakan bahawa sebenarnya yang backup nabi sahabat itu adalah tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raja yang mempunyai kerajaan, berkuasa atas tiap-tiap sedikit syai' pun terus berkuasa ya, apatah lagi yang besar, yang besar-besar. Dan Allah menyatakan dalam ayat yang kedua ini bahawa pemerintah ini ataupun raja ini bukan sekadar tidak mati tetapi mencipta mati ya, khalaqal maut wal hayah ya. Dan yang menjadi panduan untuk kita ya, kalau kita tahu tentang kematian, kehidupan ini adalah tujuannya untuk kita jadi better me ya, menjadi ahsanu amala ya. Setiap hari lebih baik keluarga kita, lebih baik bacaan Quran kita, lebih baik kefahaman kita, dan itulah yang kita ingin. Kalau boleh esok dalam majlis khatam Quran itu kita khatam Al-Quran bagi tuan-tuan yang sudah pun melewati 30 juzuk ya, ataupun akan habis. Apa yang tuan-tuan perlu ingat ialah itu adalah sebagai satu perjuangan kita bersama ya. Jadi tuan-tuan boleh fokus dahulu ya kepada surah Al-Mulk ini, dan kemudian kalau surah yang seterusnya adalah surah Al-Qalam ya. Kita nak baca Ustaz ya. Cuk Ustaz. Ya. Sebelum kita ke surah Al-Qalam, saya teringat Ustaz, pernah berlaku saat dalam viral juga satu ketika dahulu Ustaz, ada seorang qari Ustaz, dia baca Quran ketika kalau tak silap majlis sambutan Maulidur Rasul Ustaz. Okey. Qari di negara jiran kita Indonesia kalau tak silap. Ketika membaca ayat yang kedua ni Ustaz. Kedua. Surah Al-Mulk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Perlahan-lahan dia terjatuh sehingga habis umur dia Ustaz. Allahu akbar. Tengok ayat dia Ustaz kan? Ya. Mencipta hidup, mati dan hidup ya. Mati dan hidup untuk mencari ahsanu amala, sebaik-baik amalan yang kita buat ni ketika kita hidup. Wa huwal azizul ghafur. Yang Maha berkuasa dan Maha pengampun. Jadi bayangkan Ustaz, maknanya habis umurnya ketika mulutnya membaca Al-Quran. Dalam majlis memperingati Rasulullah SAW. Allahu akbar. Mudah-mudahan itu puncak kepada husnul khatimah maksudnya yang kita doakan pada tuan-tuan, kita peroleh perkara tersebut dengan kita baca pada setiap malam surah ini. Kalau tak dapat baca setiap malam pun kita mengambil intipatinya itu dan kita laksanakan dalam kehidupan seharian. Baik, kita bergerak kepada surah yang kedua ya, iaitu surah Al-Qalam ya. Surah Al-Qalam yang kita nak baca daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-4 ya, bersama dengan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Assalamualaikum sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak menjengah ke surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam, kita nak baca 4 ayat. Ayat yang pertama sehinggalah ayat yang keempat. Jadi permulaan ayat yang pertama tu, kadang-kadang ada setengah daripada kita nak baca tu tak tahu nun tu nak macam-macam na ke saja ke. Berlaku juga ketika ada satu temu duga dia baca bismillahirrahmanirrahim macam tu Ustaz. Berlaku juga. Jadi bila huruf-huruf yang satu macam ni kita kena baca dia tu mengikut ejaan dia. Nun waw nun. Kan, jadi mari kita cuba praktikkan
apa nama ni, ayat 1 hingga 4 kita cuba permulaan ini dengan murattal bayati insyaallah. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bini'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahul 'azim. Bacaan daripada surah Al-Qalam, surah yang ke-68 ayat 1 hingga ayat ke-4 Ustaz ya. Ya, kalau surah Al-Mulk ini bercerita kalau nak berdakwah, kita nak mengajak kepada siapa? Kepada Allah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sampaikan kepada air dalam tubuh badan kita, dalam tanah, semuanya Allah berkuasa dan Allah boleh cabut sahaja air tersebut. Maka dalam surah Al-Qalam ini bercerita tentang kalau kita berdakwah, apakah akhlak bagi pendakwah? Ya, yang itu Allah bersumpah dengan nun wal qalami wama yasturun, demi pena, dan juga Allah menyatakan nabi ini bukannya gila sebagaimana didakwa oleh orang-orang musyrik di Mekah itu. Wa innalaka la ajrun ghayra mamnun, iaitu engkau pasti mendapat pahala yang besar dan tidak putus-putus, dan wa innaka la ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mempunyai akhlak yang hebat, akhlak yang amat mulia, dan fasatu bisiru wa yubsirun, maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat apa kesan ya mesej ini sebenarnya disertai dengan akhlak yang mulia. Baik. Jadi dalam surah ini Allah menyatakan pada ayat 8 hingga 16 budi pekerti yang hina orang-orang kafir ya, sehingga ayat yang ke-16 macam mana mereka ini cuba untuk bersikap kasar, ayat yang ke-13 melampau batas, ayat 12 suka mencela, ayat 11 ya. Itu sifat-sifat yang bukan menjadi akhlak kepada pendakwah dan juga orang yang beriman ya, suka mencela, suka apa istilahnya suka bersumpah, suka menghina Ustaz ya. Ini yang disampaikan untuk kita bezakan di antara orang yang berdakwah kepada Allah dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ada ayat ini 17 hingga 33 kisah seorang pemuda ataupun pemilik kebun ya. Pada ayat yang ke-17, sesungguhnya kami telah beri mereka musyrik itu bala sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun daripada kaum yang lalu ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Jadi nak ceritanya ialah biasanya kebun ni Ustaz ya, psikologi bagi orang Arab, kebun tanaman ini penting bagi mereka. Pasal mereka padang pasir. Bila ada kebun, inilah kekayaan ya, sumber ya. Tetapi bila Allah bawakan contohnya dihancurkan selepas bekerja bersungguh-sungguh itu, ini untuk memaklumkan pada mereka kalau mereka bekerja beramal bersungguh-sungguh, habis hancur amalan itu kalau tidak diasaskan kepada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah surah Al-Qalam, dan kita masuk pada surah Al-Haqqah, surah tentang hari kebenaran, hari kiamat, ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Kita berpindah pula ke surah Al-Haqqah. Seronok Ustaz ya. Kita sedikit sebanyak kita melihat kesimpulan ataupun perkara-perkara yang akan kita belajar menerusi surah-surah pilihan ataupun surah-surah di halaman atau juzuk yang ke-29 ini.
dan jauh lagi kalau kita nak jumpa ni Ustaz, hampir 2 tahun lagi. 2 tahun. Ya, setahun Allah. lebih lagi Ustaz ya. Tapi Ini alhamdulillah lah, maksudnya Ramadan ini kita dah mula Ya. teaser kita. Ya. Lepas kita habis khatam besok, kita akan buat review. Review 114 surah. Allah. Ya, dalam masa 1 jam. Fast track. Fast track ini lagi fastest track. Fastest track. Okey. Tuan-tuan puan ini seronok Allahu akbar, Al-Quran ni sumber kebahagiaan kan, kita seronok dengan Al-Quran. Baik. Jadi kita nak baca sekarang ni Ustaz, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima Ustaz ya. Betul. Dalam surah Al-Haqqah ni ada 3 ayat yang mengandungi kalimah Al-Haqqah ini. Jadi Al-Haqqah ini nama dia ialah mad lazim kalimi muthaqqal. Ni ulang kaji sikit Berat, kita belum jumpa lagi topik ini. Kita akan jumpa nanti, tapi untuk sebagai kita kata ulang kaji, mad lazim kalimi muthaqqal, berat seperti kita sebut kalimah ad-dallin ad-dallin. Maknanya selepas huruf mad, alif, lam alif, ha alif, dan ada tanda mat, selepas dia tu bertemu dengan huruf qaf yang atas dia ada sabdu. Yang ada sabdu tu sebab jadi berat tu. Berat. Berat. Ya. Betul Ustaz. Okey, jadi kita cuba 6 harakat keadaan bacaan ha tu dan ada sabdu pada qaf. Sama juga dengan ad-dallin. 6 harakat pada dha, sabdu pada lam tu kita tekan sedikit. Ya. Baik. Kita cuba ayat 1 hingga 5 surah Al-Haqqah dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah daripada surah yang ke-69, surah Al-Haqqah, iaitu hari kiamat. Ya, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat? 3 kali Ustaz ya, perkataan Al-Haqqah itu diulang kerana ia adalah satu, bila ada perkataan wama adrak diikuti dengan mal haqqah ataupun wama adraka mal qari'ah, wama adraka mal lailatul qadr. Ya, sebenarnya itu adalah perkara-perkara besar yang Allah tanya untuk kita sila beri perhatian besar. Jangan pandang kecil ya dalam kehidupan kita Ustaz ya. Kalau kita sebut kalimah itu pun dah rasa macam musaqqal Ustaz ya. Berat kan? Berat. Maknanya ada satu benda yang perlu beri perhatian. Betul ya. Jadi ini adalah isi daripada surah ke-69 ini dan walau begitu apa yang Allah nyatakan pada ayat keempat, kadzabat thamud wa adum bil qari'ah ya, iaitu kaum Thamud itu dia mendustakan. Apa maksud mendustakan? Dia rasa bahawa tak penting kot ya dalam hidup ni ya. Zaman sekarang pun ada orang kata tak penting kot apa yang saya nak siapkan untuk al-haqqah tersebut. Dia rasa semuanya happy go lucky pada kehidupan. Tetapi orang yang akan mendapat kebenaran ini Allah simpulkan di hujung surah ini dengan istilah tanzilum mir rabbil alamin, iaitu apabila Allah menyatakan tentang al-Quran ya, al-Quran itu yang akan menyebabkan ia menjadi tazkirah ya kepada orang yang bertakwa pada ayat 48 muka surat 568. Jadi Allah beritahu tentang kengerian, kegentingan hari kiamat pada ayat 13 hingga 18 dan Allah ikuti dengan keadaan orang yang selamat, orang yang tak selamat, dan hujung ini dinyatakan tentang Quran kerana itulah ubat untuk kita bersedia untuk menuju ke hari pembalasan al-haqqah ini sendiri. Bagaimanakah persediaan amalan kehidupan kita ya bila kita menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman, kita beramal sendiri, nak menyeru kepada Allah, ada tata cara akhlak dalam hidup kita seharian. Ya, tadi Allah dah puji dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Ma'arij menjelaskan tentang bagaimanakah ya kita menguruskan kehidupan, apatah lagi bila psikologi manusia ini Allah nyatakan pada surah Al-Ma'arij ini dia gelabah Ustaz. Ya, gelabah pada ayat yang ke-19
Ya, ayat ke-19 hingga ayat 23 sebagai ubatnya yang kita nak baca bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Baik, kita nak bergenjak pula ke halaman 569 saya. Ya, betul. Surah Al-Ma'arij. Kita nak baca ayat yang ke-19 Ya. sampai 3. 23. Ya. Okey, baik. Dia sebenarnya ada 10 ciri tapi kita baca satu je lah Ustaz. Masya-Allah. 10 ciri ya. Ada 10 ciri bagaimana nak jadi orang yang tidak gelabah. Formula. Formula. Tapi hari ini satu je. Satu je Ustaz. 9 yang lagi. lain baca sendiri. Okey, baca sendiri. Kita akan cover balik insya-Allah suatu hari nanti Allahu insya-Allah. Akbar. Okey, baik. Kita baca ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Halaman 569, kita cuba bacaan murattal sabah insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khayru manu'a illa al-musallin الذين هم على صلاتهم دائمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-19. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh. Ya, apabila dia ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh. Tetapi apabila dia diberikan kebaikan, dia akan menjadi bakhil. Itu yang gelabah tu Ustaz ya. Psikologi manusia yang Allah bongkar di dalam surah ini, Allah kata ini semua manusia. Semua manusia khuliqa halu'a, ya, sudah pun diciptakan begitu. Tetapi bagaimanakah untuk kita menguruskan psikologi kita yang gelabah tersebut? Pasal dengan gelabah ini Ustaz, dia macam-macam jadi. Mak cuka marah. Pemimpin dia boleh je sign check yang menyebabkan tergadai tanah. Betul. Ya, ataupun macam-macam perkara dalam hidup yang tidak matang. Jadi Allah menyatakan okey, Allah menyatakan iaitu illal musallin, ya, kecuali orang yang solat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang dawam, iaitu yang continuous, selalu menjaga solatnya. Kalau kita tengok dalam surah lain, ia perlulah selalu menjaganya di awal waktu. Kalau selalu dapat jaga disiplin awal waktu, insya-Allah seorang itu tidak mudah gelabah, ibu-ibu tidak mudah marah ataupun bercakap perkara yang tidak sesuai, ataupun seorang ayah tidaklah menjadi seorang yang backing yang suka pemberang, yang membuat keputusan yang tidak matang dalam kehidupan. Inilah panduan daripada surah Al-Ma'arij, surah 70. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan daripada surah 71 ayat 10 hingga 12 Ustaz ya. Ia bercakap tentang apa? Nabi Nuh ya. Surah ini penuh dengan profil Nabi Nuh sebenarnya sebagai seorang pendakwah yang perlu boleh kita ambil sebagai panduan, iaitu perjuangan Nabi Nuh ini siang malam pagi petang ini adalah apa? Untuk mengajak masyarakatnya kepada istighfar. Ya, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun. Mengapa Nabi Nuh nak perjuangkan sangat istighfar? Mengapa zaman sekarang perlu kita perjuangkan istighfar, mohon ampun daripada Allah ini? Kerana Allah menyatakan pada ayat yang ke-11, yursilis sama alaikum midrara. Allah pasti akan mengirimkan daripada langit mencurah-curah. Satu hujan boleh dikaitkan dengan ilham, rezeki, bahagia, semuanya daripada langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, iaitu Allah menambahkan kualiti dan kuantiti bagi harta dan anak. Mungkin tak bertambah anak ya, tetapi anak yang ada itu pada tuan-tuan, dia akan Allah tambahkan kualitinya menjadi lebih soleh, membaca al-Quran, solatnya on time, dia taat pada ibu ayah. Itu kesan bila ibu ayah ini beristighfar. Kalau ketua ataupun staf dalam sebuah organisasi itu istighfar, ia akan menambahkan lagi barakah kepada harta, dan Allah menyatakan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Namun tidak semua daripada pengikut Nabi Nuh ini yang memberi respon baik ya, sehingga kan di hujung itu ada dinyatakan doa Nabi Nuh ya, minta agar jangan sampai orang yang sesat itu meneruskan fajiran kafara, meneruskan lagi dia punya kejahatan dan juga kekufurannya. Dan Nabi Nuh berdoa, ampunilah aku, ibu bapaku serta sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman, dan semua yang beriman lelaki perempuan. Ini jugalah doa yang kita boleh sama-sama amalkan. Kita tidak mahu jadi orang yang zalim, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah profil Nabi Nuh, dakwah ya, juz 29 ini Ustaz banyak cerita pasal mekanisme ataupun ciri-ciri panduan untuk pendakwah. Dan disambung surah Jin, Nabi baca Quran, kemudian ada yang dengar Quran ini, dia rasa takjub dan dia senyap dan beri perhatian, dan dia siap menyampaikan lagi kepada kaumnya. Siapa? Jin. Jin dia senyap, dia dengar ya. Jadi pelajaran untuk kita tuan-tuan dalam hidup kita ni, kalau ada orang baca Quran, kita kena senyap, kalau tidak dia lebih teruk daripada jin ya. Kita baca ayat 1 hingga ayat yang kedua. Silakan Ustaz. Saya sempat perhatikan Ustaz Fazrul ya, dalam Quran ni, Quran waqaf ibtida ni, Al-Quran Karim, terjemahan dan terjemahan Al-Quran Al-Multazam ni, waqaf dan ibtida. Untuk ayat 1 dan 2 ni dia ada garis dia ada garis kat sini kan. Ada pernah ditanya antara salah satu penonton kita jugalah, dia dapatkan Quran ni, tanya, ustaz kenapa ada garisan ni, atau silap print ke cetak ke apa. Rupanya yang garis tu tuan-tuan dan puan-puan, dia ada penerangan dekat bawah ni berkenaan dengan ayat tu. Kalaulah boleh saya tunjukkan sikit ustaz dekat mana garis tu, mungkin kamera kita boleh zoom sikit, sebab ada yang bertanya Quran mana yang kita guna dan garisan tu. So garisan dia dekat sini, ada garisan ni ayat pertama dan kedua, ada garisan dia. Jadi dua garisan ni yang ditanya penonton kita tanya, kenapa ada garisan. Banyak tempat-tempat ataupun muka surat yang ada garisan ni, dan garisan ini memberi contoh bahawa ada ini garisan kan, 1 2 ni ada garisan, dia memberi penerangan dekat bawah ni, dekat bawah ni. Okey. Jadi kita baca penerangan dia. Boleh silakan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
tidak diperbolehkan dengki kecuali pada dua perkara. Iaitu pertama, seseorang yang telah diajari Al-Quran oleh Allah Subhanahu taala sehingga dia membacanya di pertengahan malam dan siang, Allah ana al-lail, Ya, nak lain. sampai tetangga yang mendengarnya berkata, kalaulah aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan itu, nescaya aku akan melakukan apa yang dilakukannya. Quran Ustaz. Quran. Allahu akbar. Satu, Subhanallah. makna boleh dengki. Satu pada orang macam ni. Yang kedua, kemudian seseorang yang dikurniakan harta benda oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia dapat membelanjakannya kepada kebenaran, lalu orang itu pun berkata, seandainya aku diberikan kurniaan sebagaimana si fulan itu, nescaya aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juzuk yang ketiga, nombor hadis 5026. Subhanallah. Maksudnya Quran satu, Quran satu dan infak ataupun sedekah. Orang yang ada digunakan duit, banyak harta duit, tapi dia suka dibelanjakan pada jalan Allah SWT. Jadi dua karakter ini dibolehkan untuk dengki. Dengki. Ni kita duk dengki benda lain. dengki itu maksudnya dia taklah menghancurkan Tak, orang tu bukan kan. dengki macam tu. Dia, kalau Maksudnya ada dengki tu kita nak macam nak tu. macam tu. Nak macam tu. Subhanallah, Allahu ya. Akbar. Kepanduan. La hasada illa fisnatain kan. Dua Ya. oleh dua. Jadi hadis ini menerangkan dua ayat yang kita nak baca sekarang ni. Kita tak payah baca dah. Oh, kena baca Ustaz. Ya, pasal ini jin yang yang apa? Ya. Apa? Maksudnya pendakwah bukan sekadar di kalangan manusia. Allahu Akbar. Jin pun kerana Quran itu sendiri. Allah. Jadi kita kena apa istilahnya ghibtah tadi tu kan, Yes, kita rasa dengki jin pun hargai Quran, ajabah pula. Subhanallah. Kalau saya tak rasa ajib kan, Allah. ajabah ini Bahaya. sila Ustaz. Okey, baik, kita baca tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Kita nak baca permulaan suratul Jin, ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Kita cuba bacaan kita dengan bacaan murattal jaharkah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada surah Jin ayat yang pertama dan yang kedua. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan daripada Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman padanya dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Inilah perkataan waqalu inna sami'na. Siapa yang bercakap? Jin. Ya, dia dengar Nabi baca Quran, dia bagi sampaikan kepada kaumnya. Nak ceritanya bahawa ada pendakwah di kalangan jin Ustaz ya, dan tak payah pula nak takut pada jin. Ya, kadang-kadang jin pula boleh takut pada manusia kalau katakan manusia itu tidak berbuat baik dalam kehidupan dia. Jin dan manusia dua-dua makhluk yang sama-sama beribadah kepada Allah. Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah ini cerita tentang apa? Iman jin terhadap Quran, dan ada maklumat lain daripada ayat 8 hingga 17 tentang jin ini sendiri dan hal-hal lain yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan bila cakap tentang jin yang kita tak nampak, sebenarnya ada lagi perkara yang lebih tak nampak, iaitu pengetahuan tentang hari kiamat, iaitu perkara itu hanya khusus milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah kandungan surah Jin untuk kita sama-sama menjadi pendakwah untuk menuju pada Allah. Tidak kisahlah kita ni nampak ke tak nampak, yang penting
pendakwah itu perlu mengangkat al-Quran yang dikagumi oleh jin dalam ayat yang pertama sebentar tadi. Dan diteruskan pada surah yang ke-73 dan 74 Ustaz ya. Surah ini dia turun berturutan ya pada awal wahyu selepas daripada surah Al-Alaq, iaitu surah Muzammil, panduan untuk Nabi bersembahyang, menguatkan diri, dan pada surah Muddathir ini pada halaman 575 untuk Nabi bangkit. Ya, satu Muzammil untuk keluar ataupun jangan berselimut untuk bangun malam seorang-seorang Ustaz ya, tapi Muddathir ini bangunlah wahai orang yang berselimut. Maksud selimut di sini bukan kerana selimut yang nak pergi tidur tu Ustaz, tapi selimut yang membelenggu daripada keluar daripada rumah dan berdakwah. Itu pun antara perkara kan. Kadang-kadang kita rasa macam saya dah boleh baca Quran pada waktu malam, tapi kalau saya nak pergi jumpa orang, nak ingatkan pada orang ramai, saya rasa segan. Okey, jadi itu Allah kata ya ayyuhal muddathir, ya wahai orang yang berselimut daripada tidak mahu memberi peringatan pada manusia, sila bangun. Sila beri peringatan kepada masyarakat. Jadi ini selepas 2-3 tahun Nabi dakwah secara tersembunyi, maka bangkit untuk menyatakan secara terang-terangan. Dan ada panduan bagaimanakah perjuangan itu, ada cabaran yang Allah nyatakan sehingga di hujung ayat surah ini Allah nyatakan siapa yang mahu tentu dia mengambil pengajaran daripada Quran, dan mereka tidak akan mengambil pengajaran daripadanya kecuali jika Allah mahukannya, dialah Tuhan yang patut bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi keampunan. Ya, jadi Allah simpulkan bahawa ada pelbagai respon ketika kita bangkit mengajar dan mengajak orang, tetapi yang pentingnya ialah kita buat urusan itu ya dalam kapasiti masing-masing. Ada yang bercakap Ustaz ya, macam kita bercakap Ustaz baca Quran, ada yang cameraman yang membantu, kita ucapkan terima kasih kerana kita yakin bahawa masing-masing ada tugas untuk mendapatkan keampunan daripada Allah, dan mohon doa daripada tuan-tuan untuk pasukan di TV Al-Hijrah terus istiqamah, apatah lagi kalau kita nak khatam pada hari esok Ustaz ya. Baik. Surah Al-Qiyamah, surah yang bercerita tentang apa? Tentang kiamat. Tadi Al-Haqqah tentang hari kebenaran, kiamah ini juga tentang kiamat, tentang hari pembalasan saatnya, tentang hari kebangkitan. Cuma apakah bezanya dalam surah ini? Allah bercerita tentang ada manusia yang dia suka beri alasan. Ya, kalau kita tengok ayat pertama Allah bersumpah dengan yaumil qiyamah, ayat yang kedua Allah bersumpah dengan nafsul lawamah, nafsu yang sentiasa mencela diri. Kadang-kadang dia dah buat baik ya, kemudian dia buat jahat, dia buat tak baik, dan kemudian dia akan mencela balik, alamak sepatutnya kau tak buat begini ya. Jadi bila Allah bersumpah dengan dua perkara ini, kiamat dan nafsul lawamah ini adalah dua perkara yang besar ya. Maksudnya kalau siapa yang dapat menghargai tentang nafsul lawamah, maka dia akan cuba buat yang terbaik, jangan beri alasan ya. Allah nyatakan bahawa manusia ini balil insanu ala nafsihi basirah, dia tahu apa yang patut dia buat, tetapi walau alqa ma'azirah, dia suka memberi excuse. Alah saya ni bukan tak nak baca, nak tadabbur Quran, sibuklah kan. Tak ada terjemahan kan. Sekarang dah ada terjemahan, bukan saya tak nak baca terjemahan, susah tak faham. Ada Quran Time, bukan saya tak nak dengar Quran Time, pasal saya sibuk pukul 12 kan. Nak tunggu sampai pukul 12 rehat betul-betul Ustaz ya. Allah nyatakan apa pada ayat yang ke-26, 27, 28, 29, 30. Boleh tak Ustaz baca ayat tersebut Ustaz? Ya, baik. Bila yang maksudnya tak ada alasan lagi dah. Allahuakbar. Ayat 26 7 sampai 30. 30. Okey, jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita baca ayat yang ke-26 hingga 30. Kita cuba sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 26 hingga 30 ini memberi jawapan kepada siapa yang suka memberi alasan dalam kehidupan untuk berbuat baik. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq, iaitu maksudnya apa? Tidak, bahkan apabila nyawa telah sampai ke kerongkong, Ustaz. Ya, kalau ada orang kata saya ni bukan tak nak bangun pagi kan, tapi nanti kejap kan. Letihlah. Letih kalau dah begini. Kan. Kalau itu caranya, Ustaz ni, kalau tuan-tuan itu membaca surah ini menyebabkan kalau ada yang suka memberi alasan, cuba tunjuk macam ni, Ustaz. Kan, nak bagi alasan. Kan, garang sebenarnya isi daripada surah Al-Qiyamah ini. Kerana bila dah sampai nyawa ke warwarah ataupun ke halkum kita, maka pada waktu itu waqila man raq, ditanyakan siapa yang boleh ru'yah, boleh ubat perkara itu. Tak ada dah, habis, ya. Wa dhanna annahu al-firaq, itulah saat perpisahan. Wa taffatis saqu bis-saq, ya, betis itu, Ustaz ni, macam dia dah rasa tertekan sangat, kerana inilah masa ila rabbika yauma idzinil masaq, inilah masa untuk bertemu kembali kepada Tuhan. Masaq ini maksudnya macam dihalau, Ustaz ya. Dah go. Kan, itu poin bagi orang yang suka memberi alasan dalam kehidupan. Yang kita doakan, kita jadi orang yang sentiasa bersegera ke arah kebaikan. Amin. Yang bersyukur, istilah dalam surah Al-Insan ayat 3, Ustaz ya, syakiran wa imma kafura. Kita nak pilih yang bersyukur agar nanti bila sampai ke syurga, Allah nyatakan dalam surah Al-Insan ni ciri-ciri di dalam syurga itu, tetapi kita tidak mahu masuk ke dalam azab yang dihujungkan pada ayat 31 surah Al-Insan. Jadi surah Al-Insan ni psikologi manusia ada dua, sama ada suka bersyukur ataupun suka kufur pada Allah. Jadi Allah beritahu, okey, fine, syukur ini balasannya, kufur ini balasannya. Dan kalau tak cukup lagi penerangan tentang perkara ini, surah akhir, Ustaz, surah Al-Mursalat. Ya, di mana surah Al-Mursalat ini adalah cerita tentang demi malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Ayat pertama. Dan malaikat yang terbang dengan kencang, dan malaikat yang menyebarkan rahmat dengan seluas-luasnya, dan malaikat yang membezakan antara yang baik dengan sejelas-jelasnya, dan yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan atau memberi peringatan. Jadi malaikat ni sebenarnya dah datang pada kita untuk jadi orang bersyukur. Malaikat inilah yang menguruskan hari pembalasan. Betul, ya, semua cepat. Ya. Gitu kan. Kerana malaikat ini memang efisien, ya. Dia hanya menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak ikut kepada keimanan pada malaikat ataupun kita nak ikut kepada keinginan diri sendiri. Itu persoalan yang Allah bangkitkan dalam surah Al-Mursalat. Untuk kita sama-sama sedar dan berdoa pada Allah, juzuk 29 ini kita yakin kita menjadi orang yang amat sedar nak dakwahnya pergi ke akhirat, nak pergi kepada al-mulk, kepada kerajaan Allah dengan akhlak yang lengkap disampaikan dalam surah Al-Qalam, dalam surah-surah yang kita bincang sebentar tadi. Kita berdoa pada Allah SWT, Allah terima amal kita, perjuangan kita ke hadapan bersama Ustaz Tarmizi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati bi rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, banyak sekali yang kami pelajari di juzuk yang ke-29 ini ya Allah.
Maka ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, teruslah kurniakan kepada kami rahmatmu ya Allah, keizinanmu ya Allah, pilihanmu ya Allah, agar kami senantiasa bersama dan dapat menggali lagi ilmu di dalam kalammu Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkan kami ya Allah untuk kami membaca Al-Quran, memahaminya, mengikuti apa juga isi kandungnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, mata kami ini jadikan ianya suka membaca Al-Quran, lidah kami lidah yang fasih menyebut ayat-ayat Al-Quran, telinga kami telinga yang suka mendengar lantunan bacaan ayat-ayat Al-Quran, hati kami hati yang senantiasa dibaluti dengan bait-bait ayat-ayat-Mu ya Allah, yakni Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz. Amin. Untuk kita dapat mengambil pelajaran daripada juz 29, ada 11 surah ya. Kita selesai dalam masa 1 jam ya. Tapi tuan-tuan boleh teruskan bacaan. Harapnya tuan-tuan dapat gambaran serba sedikit ya, daripada surah Al-Mulk sampailah kepada surah Al-Mursalat. Semuanya ini kalau kita nak letakkan satu tema saja, tema tentang dakwah ya, dakwah kepada Allah yang berkuasa, tentang akhlak dalam surah Al-Qalam, surah Al-Ma'arij, dan inilah yang kita ingin naikkan, kita ingin hidupkan akhlak bagi orang-orang yang beragama Islam. Perlu ajak kepada Tuhan, perlu berdakwah, tapi akhlaknya seperti mana juz 29 sampaikan. Inilah yang kita gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan untuk menyumbang bersama buat kesekian kalinya, agar segala sumbangan tuan-tuan ini menyumbang kepada pembinaan pendakwah yang berteraskan kepada Al-Quran, yang mengikuti akhlak khuluqin azim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berehat ke nak habis dah Ustaz ya. Kita habis dan kita insya-Allah akan bertemu pada hari esok khatam Quran Ustaz ya. Istimewa jam 12. Tuan-tuan ajak ramai-ramai, yang tak habis pun tak apa, ikut sekali. Dan ia bukan sekadar pukul 12. Pukul 12 Quran time. Daripada awal pagi sampailah ke lewat petang, kita akan isikan, gemakan ya 27 Ramadan ini dengan Al-Quran insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, meneruskan legasi untuk terus bersama Al-Quran. Amin. Menuju Tuhan, agar kita terus bahagia bersama-sama semua insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal.